अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will. في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Siapa yang berjalan, maksud siapa yang berjalan, di cerita dia Abu Darda ni, dia ada hadis ni lah, dia ada pengetahuan tentang hadis ni. Tiba-tiba ada satu orang ni mari nak dengar hadis ni je. Jadi Abu Darda tanya dia balik. Dia kata, engkau mari sini ni nak dengar cerita hadis ni ke ataupun ada benda lain? Ya tak? Mari mari sini nak nega ke? Sambil-sambil tu alang-alang nak nega tu jumpa aku kan, untuk dengar hadis dengan cerita kau ada hadis, ada cerita hadis, ataupun nak pergi jumpa saudara mara ke. Jadi orang tu kata tidak, dia kata aku mari sini betul-betul kerana nak dengar satu hadis yang mana aku dapat berita kau ada hadis. Jadi Abu Darda pun bacalah hadis tersebut yang bermaksud siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Siapa yang mari betul-betul nak belajar ataupun mari nak menuntut ilmu, maka Nabi kata akan mudahlah baginya jalan menuju ke syurga. Dan malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan. Dan seorang alim itu dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam air. Dan kelebihan seorang alim terhadap ahli ibadat sebagaimana kelebihan bulan purnama terhadap lain-lain bintang. Sampai Nabi kata, kelebihan orang alim ke atas orang yang buat ibadat terlepas. Buat ibadat ni dia terlepas kan. Yang orang alim lain terlepas lain. Terlepas ni dia suka ibadat, tapi dia tak ada apa-apa kenapa. Itu dia beza dia. Jadi orang alim macam kalau kita dengar dalam kitab ni pada sebut pendeta yang kuat beribadat 600 tahun, 500 tahun, cerita zaman Bani Israel itu. Itu terlepas. Dan ada satu lagi cerita yang saya selalu cerita pada tuan-tuan, bagaimana satu orang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Ini tanya satu orang terlepas. Terlepas jawab lain, ulama jawab lain. Beza antara terlepas ataupun ahli ibadat dengan dengan ulama. Dan ulama itu pewaris, sebagai pewaris daripada Nabi. Dan Nabi-Nabi tidak mewariskan harta perak atau emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkannya berarti telah mendapat bahagian yang sebanyak-banyak. Baik. Nabi kata, siapa yang salaka tariqan yaltamis fihi ilman, siapa yang berjalan nak menuntut ilmu, maka dia akan sahalallah, Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke syurga. Apa maksud dia tuan-tuan? Apakah kerana menuntut ilmu itu dia menjadi mudah gitu saja? Tidak, maksud dia
Bila kita menuntut ilmu tu, kita buat dengan ilmu. Dan kita nampak bahawa pagi orang yang menuntut ilmu ni dia kadang-kadang nampak macam relax, lebih relax daripada orang yang kata tak lepas. Saya bawa contoh tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak. Musafir. Bila kita musafir, hak jenis kata orang ilmunya tidak banyak dan dia tidak belajar, maka dia kehidupan dia kita tengok agak sulit sedikit. Masuk waktu zuhur dia sembahyang zuhur, lepas tu masuk waktu asar dia sembahyang asar, masuk waktu maghrib dia sembahyang maghrib, waktu apa ni kemudian jumpa isyak balik dia sembahyang isyak. Orang yang berilmu tengok gaya relax, dia belajar. Sampai tengok ada satu orang tu dia cerita kat saya, dia tengok satu orang ulama, tak nak cerita lah ulama tu. Dia kata dia tengok, ini top Malaysia, tetapi macam tak sembahyang dia kata. Masa dia ambil di airport, dia ni cerita dia ni masa dia pergi ke Sarawak. Jadi bila sampai di airport tu, ustaz tu minta dia hantar hotel. Minta hantar di hotel. Dia kata tak apa, hantar di hotel. Kata tak apa lah, hantar di sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Jadi dia sudah terpinga-pinga, tak sembahyang Jumaat. Padahal ini satu andaian, boleh jadi ulama tersebut dia sudah keluar daripada rumahnya itu, daripada rumahnya itu sebelum waktu subuh lagi. Dan kalau keluar pada hari Jumaat sebelum waktu subuh, maka tidaklah wajib sembahyang Jumaat itu, dan dia boleh maknanya buat jamak dan qasar. Tapi kalau dia keluar selepas subuh, ada pandangan yang kata wajib, dan dia boleh buat jamak qasar. Wajib sembahyang Jumaat dan boleh buat jamak dan qasar dengan qasar. Jadi kita nak cerita di sini. Jadi kalau sekiranya orang itu berilmu, dia hidup dia berilmu dan beramal. Ada juga yang berilmu tetapi tidak beramal. Dari sudut tutur bicara dia, yang saya selalu sebutlah tentang orang panggil ada ilmu, guna ilmu untuk cari makan. Itu cerita lain. Ini cerita yang berilmu dan beramal, maka hidup dia senang. Dan disitulah maknanya kadang-kadang kita tengok apa yang dalam kitab Allah sebut, bila iblis tengok orang sembahyang dengan orang tidur. Orang sembahyang tu dia tak usik, dia diusik orang tidur tu ulama. Jadi dia diusik, dia takut ulama tu sedang tidur. Daripada tidur, dia tengok orang jahil orang sembahyang tu tak betul, maka pada masa tu dia akan tegur orang jahil tu, sembahyang awak tak betul. Kan kita selalu dengar cerita dalam kitab ada bagaimana iblis lebih bimbang kepada ulama yang tidur daripada yang orang jahil yang sembahyang banyak. Ini yang saya selalu sebut juga, yang ulama pun ramai juga yang kritik. Kadang-kadang ada orang yang tengah-tengah kuliah maghrib pun dia sembahyang awabi, dia nak sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat dia awabi, orang tengah mengajar. Tapi maknanya dari sudut ilmu, kehendak ilmunya, mendengar belajar itu, dengar pengajian agama itu lebih mulia, lebih baik daripada sembahyang sunat. Dari sudut ilmunya lah. Tapi oleh kerana mungkin kejahilan, dia pergi sembahyang. Ini orang panggil tu lepas. Sembahyang taklah haram, tapi orang panggil tak kena jaga. Ilmu itu lebih penting daripada sembahyang. Tetapi time tak ada kuliah, dia tak sembahyang pula. Time tak ada kuliah, dia pergi ke lain. Ini tengok kejahilan. Orang jahil dengan orang yang ada ilmu, perbezaan dia. Jadi sebab itu Nabi kata sini, siapa yang dia pergi belajar nak cari ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan untuk dia ke syurga. Sebab dia tahu kehidupan dia macam mana kehidupan yang Allah Ta'ala berkenan. Kehidupan yang Allah Ta'ala berkenan dia tahu, dan dia buat. Syarat dia kena buat. Kalau orang yang ada ilmu, menuntut ilmu, lepas tu niat dia pun memang nak jadi orang panggil penceramah ke, lepas tu nak jadi pensyarah ke apa benda,
Lepas tu nak jadi, ya lah, maknanya makan gaji sikit dah cakap kita bukan, itu cerita lain lah. Ya? Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya baca terjemahan terus ni. Dua perkara kerakusan yang tidak kunjung kenyang, iaitu yang menuntut ilmu dan yang mengejar dunia. Ibnu Mas'ud kata ada dua benda yang memang tak pernah kenyang. Kejar ilmu. Orang yang kejar ilmu ni dia rasa kadang-kadang awak dia belajar tu benda tu le je, tapi dia rasa tak puas. Satu. Yang kedua dia kata kejar dunia. Wa huma la yastawiyan. Tapi dua-dua ni tak sama. Tak kejar, tak puas kejar ilmu ni tak sama dengan tak puas kejar dunia. Ibnu Mas'ud kata. Adapun amma talibul ilmi, adapun yang tak puas menuntut ilmu ni, fayazdadu ridan minar rahman, akan menyebabkan bertambahnya redha Allah Ta'ala kepada dia. Wa amma talibud dunia, adapun yang rakus dalam mengejar kekayaan dunia, fayazdadu fituyan, maka bertambah bermaharajalela dalam kesesatan. Thumma qara'a innama yakhshallaha min ibadihi ulama, wa qara'a kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu ustaghna. Lalu dia baca ayat apa dia? Sesungguhnya, yang bermaksud innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama yang mengenal Allah. Dan membaca ayat yang lain, kalla innal insana la yatgha, tidak demikian, tetapi manusia akan melampaui batas bila dia berasa kaya, tidak berhajat kepada orang lain. Beza Jadi hak mana dia menuntut ilmu, dia rakus dalam menuntut ilmu, dia makin dapat ilmu, dia makin bertambah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat satu amalan lepas ulama, dia akan macam tuan-tuan rasa sendiri akan bertambah ilmu. Padahal belajar benda ya, belajar sekali-sekala mari itu ni, tapi tidak satu ilmu yang kita dapat dan kita amal akan berasa pertambahan ini. Baik, kerakusan kepada dunia pula akan menyebabkan orang itu berada dalam kesesatan. Sesat lagu mana? Sesat dia masa tu dia berasa Tuhan tak apa. Kebanyakan begitu. Yang kedua, kejar dunia ni, dia sanggup melakukan benda-benda yang orang panggil sesat. Kita selalu dengar bagaimana orang kejar pangkat dunia, jumpa Tok Bomo, betul tak? Ada Tok Bomo, jumpa Tok Bomo. Yang kedua, tak jumpa Tok Bomo, tapi kata orang kita nak kawan, nak kejar pangkat ke, nak kejar kekayaan. Itu kerja-kerja yang kesesatan juga. Banyak lagi, tindas kawan, fitnah kawan, macam-macam, kerana nak mengejar dunia tadi. Sebab itu dia kata kejar dunia dengan kejar ilmu dia berbeza. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Sirin, baca sikit, berkata, ketika saya masuk di Masjid Basrah, sedang Al-Aswad bin Syarif dikerumuni orang yang sedang mendengar pengajiannya, dan di lain sudut masjid orang berkumpul membincangkan ilmu fiqh. Lalu saya sembahyang tahiyatul masjid di antara mereka. Hak satu sedang belajar pengajian, hak satu lagi, satu sudut yang lain sedang bincang ilmu fiqh. Jadi dikata saya pun sembahyang tengah-tengah. Kemudian setelah selesai, tergerak dalam hati, andaikan saya hadir di majlis zikir. Lepas tu dia kata kalau boleh, kalau macam mana kalau aku hadir dalam majlis zikir? Subhanallah, kadang-kadang menangis, keluar mata dah. Ida stulil firdaus. Lagu mana kalau aku hadir? Kalau mereka diterima atau mendapat rahmat, saya pun mendapat juga. Mana tahu tengah-tengah zikir, istighfar, apa benda,
kan, aku geng masuk geng tu, maka pada masa itu kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi rahmat ke dia, maka aku pun dapat rahmat juga. Tetapi jika saya duduk bersama ahli fiqh, kemungkinan saya mendengar apa-apa yang belum saya dapat. Dalam perasaan yang sedemikian itu, akhirnya saya keluar dan tidak duduk bersama mereka. Dan pada malamnya saya bermimpi didatangi seorang yang berkata, andai kata engkau duduk bersama ahli fiqh, nescaya kamu mendapatkan Jibril duduk bersama ahli fiqh yang sedang bincang bab ilmu. Nah, banding kalau kamu duduk, yang duduk berzikir tadi, ialah masjid besar, ada sudut sana orang tengah berzikir, ada sini tengah mengaji, tengah belajar fiqh. Dia kata kalau kamu duduk dengan orang-orang yang sedang belajar fiqh tadi, situ ada Jibril. Sebab apa dia? Jibril dan malaikat ni dia menghormati majlis ini. Jadi inilah tuan-tuan yang patut kita dan keluarga kita sama-sama hidupkan hati kita dengan majlis ilmu, yang mana di maknanya di masjid, di surau ke, semuanya ada berlaku majlis ilmu ni. Atas kita je anak-anak. Baik, saya nak terangkan sikit tentang berkenaan dengan pengajian di Johannesburg. Baik. Di Afrika Selatan ini dia ada dua tempat yang popular untuk pengajian, dipanggil tahfiz dan juga alim. Di sana dipanggil alim ni. Kalau kita dipanggil pengajian Islam. Kenapa dia sebut alim? Alim ni maksud dia belajar daripada kulit ke kulit. Tu dia. Kalau pengajian Islam di universiti sekarang ni, dia belajar di tebuk sana, tebuk sikit, dia ambil sana, ambil sini. Jadi saya akan tunjuk tempat dia. Saya tunjuk tempat dululah ya. Yang ini di Johannesburg dipanggil Darul Ulum Zakaria. Infrastruktur dia memang cantik. Ini dia punya bangunan dia. Ini tempat belajar dia terus sambung dengan masjid. Dia duduk sila. Ini dia terus bersambung dengan masjid. Ini masjid. Itu budak-budak semua tu, student dia. Di sini ada 120 orang budak Melayu kita. Ini area nak menuju ke asrama dia. Itu yang tadi kelas yang dia ada kelas dalam masjid, ada kelas dalam kelas. Ini kat mana ni? Ini nak pergi ke asrama dia. Ini asrama dia, ada budak di tanah katil, ada budak nak katil. Tetapi lokal dia punya orang panggil almari dia memang cantik. Ini asrama dia. Luar pagar itu dia panggil padang permainan. Dan dia ada juga pusat latihan berkuda. Ini padang. Ini tempat kelas dia. Kelas yang berkelas. Yang tadi ada kelas yang dalam masjid. Ini rumah pensyarah dia, guru-guru. Ini pejabat rektor dia, ataupun kalau kita rektor lah ya.
Chancellor. Ini pemandangan daripada atas. Ini antara budak Melayu lah yang sempat kita ambil gambar lah. Jumpa tu ramai. Itu Ustaz Zamani ni, anak dia. Ustaz Zamani ada mengajar kat sini, ada anak dia seorang. Dia punya Ustaz Zamani kan? Dia tadi. Ini dia punya pagar dia berduri dan juga kara. Apa? Lagi Sebab ada juga budak-budak orang nakal, dia lompat. Ada juga. Dia balik. Ini cerita. Ini pemandangan daripada jauh. Ini dalam pejabat dia lah ya. Ini di Cape Town. Ini masjid apa tu pengajian di Cape Town. Sana tak kira. Ini kencang. Dia juga bersambung dengan sama sekali. Ini pemandangan daripada luar. Ini Cape Town-nya. Okey, di sini bangunan yang akan dibangunkan dalam tahun ini juga. Mana lah dia? Ini bangunan di kawasan Lapang. Sebab di Cape Town dia infrastruktur dia tak cantik lagi. Dia hanya bagus, ada bangunan itu saja yang kita tengok tadi. Itu budak Melayu lah, semua budak Melayu. Di Cape Town dia ada 12 orang student setakat ini. Ini ada sini tu ada sana. Okey, habis. Okey, habis. Saya nak cerita peluang belajar di sana lah untuk kalau ada anak-anak cucu kita lah ya. Baik, di Johannesburg yang kita tengok cantik tadi, pembelajaran dia mula-mula dia akan start dengan tahfiz. Tetapi kalau sekiranya anak kita tak nak masuk tahfiz, dia boleh masuk alim, kelas alim dia panggil. Kelas alim ni maknanya kelas pengajian Islam yang saya katakan tadi. Dia belajar daripada kulit ke kulit. Dan dia mengajar tafsir Al-Quran itu, dia mengajar fiqh tu dengan menggunakan tafsir Al-Quran. Dia tak pakai kitab fiqh, dia tak pakai. Dia jumpa Pak Hakim Musalah, dia akan cerita bab sembahyang tu sampai habis. Seolah-olah maknanya sebiji kitab fiqh tu dia cerita menerusi tafsir lagi. Itu kaedah di sana. Dia baca tafsir. Kutiba alaikumusiyam, dia akan cerita bab puasa tu. Bab puasa semacam ada satu kitab fiqh pula cerita bab puasa. Tapi dia tak pakai kitab fiqh, dia pakai kitab tafsir. Itu yang dikatakan daripada kulit ke kulit. Kemudian dia juga membahaskan kitab hadis. 6 kitab hadis dia akan bahaskan. Itu kelebihan dia. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Daud, Ibnu Majah, apa saja. Nah, dia akan bahaskan benda tu. Sebab itu yang lepasan sana tu biasanya dia memang orang panggil tolak ketumbang. Dia belajar di universiti, dia panggil pengajian Islam yang ada di tempat Tangga dan di Mesir sekalipun. Kalau dia tak belajar basic, bila pergi ke Mesir dia tebuk-tebuk ya. Dan dia lebih ajar ilmu kaedah. Itu cara Mesir dan juga UKM ke UN. Kaedah nak belajar ilmu hadis, ada kelebihan masing-masing. Bukan maknanya yang ini tak bagus. Dia ajar kaedah dia. Lepas tu awak pandai-pandai lah buat kita hadis. Jadi di sini dia ajar hadis terus. Dia akan terangkan dan dia akan tafsirkan hadis dan juga tafsir Al-Quran sedalam-dalam. Itu perbezaannya. Pembelajaran di Johannesburg dan juga di Cape Town dengan pembelajaran pengajian Islam di Universiti Tempatan ataupun di Al-Azhar dan sebagainya. Baik, cuma di Johannesburg yang kita tengok cantik tadi, dia punya bangunan, dia mengajar dalam bahasa Urdu nombor 1.
Inggeris nombor 2, Arab nombor 3. Itu pula. Dan dia punya mazhab dia lebih menekankan kepada mazhab Hanafi. Budak kita di sana ada lebih kurang 120 orang. Jadi ada budak yang dia hafal daripada awal. Dah habis hafal 2 tahun ke 3 tahun, dia ambil alif. Baik. Bila dia ambil alif, katakan dia pergi umur 13 tahun. 13, 14, 15. Kita buat andaian, kalau ikut cerita dia kata paling lama dia kata nak hafal Quran 3 tahun. 13, 14, 15. Mengaji alim pula 7 tahun kalau di Johannesburg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dikira dapat ijazah. Ijazah dia ni bila dapat, dia boleh pergi sambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa. Dari sudut ini, mana-mana pelajar, anak-anak kita kalau pergi masuk umur 13 tahun dan dia terus ambil bahagian alim ataupun pengajian Islam, maka umur dia lebih jimat jika dibandingkan dengan belajar di universiti tempatan. Di universiti tempatan, cuba tonton tengok dia masuk lepas SPM 17 kan, 18, 19 biasanya asasi dibantu. 20, 21, 22, 23 baru dapat BA. Barulah boleh nak pergi ambil orang panggil master. Tapi kalau di sana 22, kalau masuk umur 13 22 sudah dapat ijazah dan boleh buat master di UiA ataupun di universiti lain. Tapi katakan 13, 14 hafal, 15 masuk kelas alif, 16, 17, 18, 19, 20 tahun sudah dapat ijazah, umur 21 dah boleh buat master. Lagi jimat. Itu untung dia. Kalau ambil bahagian ni lah, bahagian agama. Kalau ambil bahagian agama, nak spesialis bahagian agama, pergi belajar kat sana lagi jimat masa. Dan lagi orang panggil alim, lagi hebat lah ilmu agama dia. Jika dibandingkan dengan masuk U tempatan ataupun pergi ke Universiti Al-Azhar dan sebagainya. Baik. Kalau di Cape Town, Cape Town ini dia punya pembelajaran dia alim 6 tahun. Di Johannesburg 7. Kalau kita tengok kita ambil contoh, kalau sekiranya hafal Quran 3 tahun, start umur 13 13, 14, 15. 6 tahun alif. 16, 17, 18, 19, 20. 21. Tapi kalau budak tu, banyak juga budak di sana 2 tahun dia sudah hafal. Kalau tadi umur 21 dia dapat ijazah kalau di Johannesburg, kalau di sini dia akan dapat ijazah pada usia umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Dan bila dapat ijazah umur 20 tahun, sama ada ini planning. Sama ada dia nak buat master di UiA ataupun di U yang lain-lain, ataupun dia boleh pergi, ini dipanggil belajar teknik buat orang panggil ijazah tinggi di universiti di UK, independent, ataupun di England. Sebab saya dulu pun memang masa mengajar di Singgaya, saya di-offer untuk belajar di sana, tapi saya tidak pergi. Belajar di sana, dia belajar teknik buat ilmu pengajian tinggi, dipanggil metodologi, dia tu diajar dalam masa selama 9 bulan saja. Master dia 9 bulan. Dan dia ambil PhD pula 3 tahun, sama ada ambil PhD di UK ataupun di Universiti Negara Arab. Dua-dua boleh. Biasa 3 tahun. Jadi kalau begitu keadaannya 20, 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24, 25 sudah dapat PhD.
Sedangkan kalau belajar di sini, ya, kalau belajar di universiti tempatan, 25 ni baru dapat BA. Tengah terkapai-kapai tengah nak buat master. Sebab itu saya tengok ada kelebihan. Dan saya tengok di sana, kalau di Cape Town pula diajar dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya tengok, kalau pergi di Johannesburg, dia Hanafi, dan umur dia agak terlewat setahun, ya. Di Cape Town, infrastruktur dia tak comel, yang macam tuan-tuan tengok tadi. Tetapi dari sudut umur dia jimat 1 tahun. Dan dia pula mengajar dari sudut fiqahnya Imam Syafi'i, ya, punya mazhab. Baik. Apa tak boleh ke kalau kita pergi ambil yang yang Hanafi? Boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau kita belajar di di Johannesburg yang nampak cantik tadi tu. Kalau kita belajar sana, dia belajar mazhab Hanafi, tak ada masalah. Tak haram pun. Cuma takut balik Malaysia tu dia amal sepenuhnya Hanafi, detik lagi. Itu yang timbul Wahabi macam-macam lah tu. Jadi kita boleh kita buat macam tu, tetapi kita sendiri kena ada kepakaran, maknanya kita sebagai muayah ni, bapa kena ajar balik dia, kena train dia, kena bagi satu kitab. Macam saya dah cakap pada anak saya, kalau nak belajar sini, apa akan sediakan kitab Imam Syafi'i. Tapi anak saya 3 orang tu yang dia pergi, dia memilih untuk pergi di Cape Town, ya, walaupun infrastruktur dia tak comel sikit, ya, sebab dia kata suasana tenang, budak-budak pun nampak bagus, ya. Jadi dia duduk sana jadi sesat. Saya pun tak payah fikir nak sediakan kitab Imam Syafi'i, sebab di situ memang belajar Imam Syafi'i dah, ya. Jadi saya syorkan, kalau ada di kalangan anak cucu tuan-tuan nak hantar umur 14, ya. Kalau hantar umur 13, nak hantar sekarang ni, tahun depan pun boleh. Tahun depan katalah dia masuk tingkatan 1, hantar sana terus. 13, 14. Buatlah handaian 15, dia bawa hafal Quran. Sambung terus alif, ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dapat ijazah, ya. Kalau dia dapat hafal Quran dalam masa 2 tahun, umur dia 20 tahun dapat ijazah. Dan saya pergi ada gambar tadi, yang di Cape Town, umur dia 18 sudah dapat ijazah. Anak satu orang tokoh korporat. Dan dia kata dia balik, dia nak sambung di UIA, lepas tu dia nak pergi ke London. Apa tujuan dia, tuan-tuan? Saya sebut London apa semua. Dan kenapa kita nak sangat dia ni, orang panggil dia alim betul-betul lah bab agama. Saya dah tengoklah setakat ini tidak ada lagi ulama yang mampu berdebat ataupun menyampaikan ajaran Islam, dakwah kepada masyarakat bukan Islam dalam bahasa Inggeris, dan juga menguasai ilmu agama secara orang panggil mendalam. Tak ada. Tuan-tuan boleh tengok kat Malaysia mana ada. Bukanlah nak tiru sampai peringkat Dr. Zakir. Dr. Zakir dia boleh panggil, bila dia datang orang kafir boleh mari. Dr. Zakir kan. Kita kalau ceramah, orang Islam pun tak mari. Kan? Takkan orang kafir nak mari. Dia debat, dia bahas kebenaran kehebatan ajaran Islam. Orang kafir dia tahu. Hindu, Kristian, biasanya Kristian namanya mari. Dan bila dia berlawan dalam tu juga orang tu mengucap 2 kalimah syahadat. Yang ini kita tak tahu. Sebab tu kita kena plan. Kita yang ada kesedaran agama sikit ni kena plan anak. Jadi tujuan dia, kalau dia duduk di sana, di Cape Town, dia ajar dalam bahasa Inggeris nombor 1. Kalau di Johannesburg, Urdu. Di Cape Town, dia Inggeris dan Arab, di dua-dua dia combine. Urdu tak ada.
Sebab tu saya tengok, saya pun seronoklah bila anak saya dia pilih untuk belajar di Cape Town lah. Baik. Jadi umur dia kalau boleh umur 13 tahun depan. Sebab tu saya kata prepare untuk tahun depan kalau ada anak cucu lah. Umur 13 tahun. Ya. Kalau 13 tahun ni dia start daripada hafal Quran. Dia hafal Quran. Dr. Zakir tu dia boleh cerita. Tengah-tengah debat tu dia boleh cerita. Okay, buka surat Bible, buka surat sekian-sekian. Ayat Al-Quran sekian-sekian mengatakan gini-gini. Jadi waktu tu kita tak ada. Ya. Saya pun tak boleh, siapa pun tak boleh. Dan kalau kita tak plan, takkan lahirlah anak yang macam tu. Dan bila nak berdebat dengan orang kafir, dia nak bahasa Inggeris. Orang Melayu kadang-kadang dia tak faham. Ya. Jadi ini yang kita nak bina sekarang. Jadi kalau start umur 13, 14 memang coba cakap. Waktu terus ambil adik. Tetapi katakan tuan-tuan ni tak naklah dia ni belajar agama, nak suruh dia hafal Quran. Okay? Macam mana cara dia? 13, 14, 15, 16 balik Malaysia. Umur 16 tahun balik Malaysia ambil SP. Dan kalau hafal Al-Quran umur 15 tahun dah hafal Quran, pergi Kelantan, negeri Kelantan terima anytime masuk Ma'had Muhammadiyah yang terkenal itu, dan juga Ma'had Tahfiz Sains di Pulau Condong, dan juga di banyak di Kelantan banyak. Anytime gitu. Yang saya cerita semalam dalam khutbah 2 orang jurutera tu, dua-duanya belajar di Kelantan. Dia balik daripada Cape Town, dia pergi Kelantan. Dapat 10A SP. 10A. Yang adik dia tu dapat 9A. Seorang dah jadi engineer Petronas, seorang lagi tengah belajar di Fakulti Kejuruteraan juga ya. Lepas SPM, ikutlah nanti apa, accountant ke, lawyer ke, jurutera ke, kedoktoran ke. Nah, pulang. UIA lagi nak kalau engineer hafal Quran untuk ambil jurutera ke ataupun doktor dan sebagainya. Itu kalau tuan-tuan rasa tak nak maknanya channel ataupun tak nak salurkan, arahkan anak-anak tu untuk menjadi satu orang ulama yang pure agama lah. Nak jadi ulama accountant tak ada masalah. Okey lah ke? Jadi itu yang saya syorkan. Baik, katakan tuan-tuan anak umur 13 dah ada, 14 ada, boleh. 14, 15, 16 habis hafal Quran. Habis hafal Quran tu balik masuk UNICEF. Dia panggil kelas apa ni dipanggil fast, cepat kan. Dia ambil SPM tu dah masa setahun dia belajar. Bukan ambil tak, dia belajar setahun, speed ni. Budak dah ingat Quran ni tuan-tuan, otak dia cekak. Dia boleh follow dalam masa setahun. Lepas tu umur 17 ambil SPM ya. Lepas ambil SPM, maka terpulanglah dia nak masuk lineman ya. Dan dia ada PhD, dia belajar MA apa tu matematik tambahan dia belajar, accountant pun, accountant pun dia belajar, semua dia belajar. Pulang balik ya. Nak ambil bidang apa? Baik. Satu persoalan timbul. Kalau daripada awal sampai akhir dia belajar kat sana ilmu agama, alim tadi. Lepas tu sampai PhD, balik-balik nak kerja kerajaan. Kerajaan kalau nak kerja dengan dia kena ada SPM. Tapi dia tak ada SPM, macam mana? Jawapan dia perlu ambil July paper dengan sekarang ni dia apa dia buat? July paper, sejarah, dia ada 3 subjek. Ambil tu je. Kalau dulu dia orang yang tak ada SPM ni kalau nak kerja kerajaan ambil July paper. Sekarang tak start saya difahamkan 3 subjek. Tak payah ambil banyak-banyak ya, untuk nak makan gaji, untuk nak jadi pensyarah ke, dah ada PhD ya, umur muda 25 tahun dah dapat PhD. Maka nak jadi pensyarah SPM tak ada ya, cara dia ambil July paper. Jadi itu yang dapat saya terangkan sedikit tentang apa tu pengajian di Cape Town. Jadi saya rasa kalau tuan-tuan ada berasa nak hantar anak tu, prepare tahun depan. Anak saya yang pergi ni umur 13 orang, umur 15 orang.
Dan Omar yang baru lepas PMR baru ni seorang, dia dapat 7A lebih. Dua-dua, tiga-tiga ni semuanya sekolah bersama penuh, tetapi saya atas pilihan dia orang. Saya bawa suruh dia tengok apa kira kalau rasa nak pergi ya, kita kata. Tapi dia orang nak pergi. Alhamdulillah dia orang nak pergi, tak ada masalah. Dan dia orang ni insya-Allah kalau ikut jadualnya 25 bulan ni akan berangkat ke sana. Bersama dengan ada satu orang budak pun berasrama penuh juga, dia nak pergi. Dia sendiri nak pergi. Kita ni tuan-tuan, anak-anak ni kalau nak pelepasnya dia, kadang-kadang mak ayah ni nak sangat anak ni ngapa Quran, tapi anak tak nak. Paksa-paksa itu yang cerita dia tu nampak pakar. Paksa punya paksa anak hantar juga 2 bulan nampak pakar. Hilang tak tahu mana ada. Pergi ke Kelanda rupa-rupa ni. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab tu kena borak, bagi semangat, bagi panduan, tunjuk pada anak-anak kita, cucu kita ke, jadi ayah nak lagu ni apa benda. Atau suka pada dia. Atau ada anak Ustaz Syukri pun asrama penuh juga. Alhamdulillah lah, cerdik-cerdik belaka lah yang kita dihantar ni. Dia dapat 9A dalam PMR, anak Ustaz Syukri yang Kuala TV Ustaz dulu. Kadang-kadang dia jadi pengacara. Dan saya dipahamkan ada tambahan 2 orang lagi, saya tak kenal siapa dia, daripada Kuala. Tetapi yang saya rasa bangganya sikit, pelajar-pelajar Melayu yang ada di sana kebanyakannya anak tokoh kapal dan anak jurutera. Jurutera Petronas banyak. Ayahnya mungkin ayah mikir aku tapi dah nak belajar agama. Bagus. Sempat dia berfikir lagu tu kan dah anak pula nak. Ada satu tu jurutera Proton. Bukan jenis anak-anak kampung biasa lah. Jadi itu satu perkembangan yang saya seronok. Jadi kalau macam anak saya tu yang umur 16 tahun, saya dah kira kalau dia ambil hafal, saya kata gini, nama dia Amin ambil hafal setahun. Umur 16 sekarang. Masuk 17 ambil alif. Jadi apa dia? 17, 18, 19, 20, 21, 22 dapat ijazah, lepas tu master di UK. Kalau nak masuk macam tu saya kata. Tapi kalau rasa nak hafal Quran 16, 17, ini dia rugi sikit. Dia balik Malaysia, masuk Unisel, setahun untuk ambil SPM. Tapi maknanya dia rugi satu sudut rugi lah. Tapi dari sudut ilmu dia sudah ada Al-Quran. Sebab dia pun rasa macam minat accountant dia kata. Tapi dia pilih, saya pun dah bagi pilihan pada dia. Kalau Amin tak nak pergi pun tak apa kata. Sebab dia dah lewat umur 16 tahun. Tapi dia nak pergi juga. Alhamdulillah. InsyaAllah 25 bulan ni tolak. Kalau tak jalan meningkat. Jadi kalau ada tuan-tuan nak tanya ke, kos dia, costing dia ni mula-mula je berat sikit, iaitu 2,700 tiket, 2,500 dipanggil deposit. Deposit ni dapat balik untuk kedutaan. Bukannya untuk mahal sana dia tak ada masalah. Kedutaan minta deposit 2,500, bila ambil belajar boleh dapat balik. Lepas tu RM855 untuk visa. Jadi keseluruhan itu lebih kurang 6,300, 6,200. Campur lah nak beli pakaian. Sebab kalau di Cape Town musim panas dia tu sejuk. Johannesburg lain. Johannesburg macam Malaysia musim dia. Macam Malaysia, panas, hujan. Cape Town dia musim panas dia tu sejuk. Jadi baju kena tebal sikit lah. Kalau musim sejuk lagi lah, sejuk. Jadi prepare untuk tu lebih kurang katalah 7,000. Hak bulan-bulanan pula 200 sahaja. Hak bulanan setiap bulan 200 je setiap bulan. Sebab belajar free, makan minum dengan sama saja kena bayar sikit. Itu saja. Dia ada lagi tak? Kalau ada apa-apa nak tanya bolehlah tanya bila-bila masa. Jumpa saya boleh terangkan. Tapi saya rasa seronok kalau ada ibu bapa yang boleh berbincang dengan anak dia untuk masa depan Islam. Yang kita paling nak sekali ialah
ulama ke depan ini bukan jenis ulama yang orang panggil, orang selalu istilahkan ortodok. Maknanya minda tak terbuka, kena menguasai bahasa Inggeris, bahasa Arab. Dan saya sendiri pun cadang pada anak saya, lepas bahasa Inggeris, bahasa Arab, saya kata Cina mesti belajar. Kita orang Cina ramai di Malaysia. Orang Cina yang bawa Islam pada kita Melayu. Kenapa dia jauh daripada Islam? Kita kena dakwah balik dia. Pertama sekali anak saya umur 13 tahun, saya bagi semangat sikit dia untuk belajar bahasa Cina. Okey. Jadi kalau tak ada, saya ingat setakat itu dulu lah. Pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat diambil manfaat. Dan saya ingat mungkin kalau tak ada masalah pun, tahun depan ini dia pengajian dia di Cape Town start pada bulan 1. Johannesburg start pada 2 minggu selepas raya puasa. Dia lain sikit. Cuti dia bulan 12 di Cape Town. Di Johannesburg cuti dia 2 minggu sebelum raya. Lepas raya 2 minggu start balik sekolah. Itu dia punya perbezaannya. Jadi sebab tu dari sudut time-nya, mazhabnya, suasananya, Cape Town lagi bagus. Cuma bangunan tu dia akan buat tahun ni baru lulus. Baru diluluskan oleh kerajaan Afrika Selatan. Jadi dia punya bangunan luas, dia punya kawasan. Dan bila dibuat nanti lebih cantik daripada Johannesburg lah. Jadi saya syorkan kalau boleh cuba tengok anak cucu. Tak ada anak, ambil cucu. Ya tak? Dan saya ingat kemungkinan masjid akan anjur lah, tolong urus. Itulah. Sebulan 1 tahun depan ada di kalangan jemaah nak hantar anak cucu dia. Kita pergi ramai-ramai. Bukan kita lah, budak-budak lagi. Assalamualaikum. Dah ada doa ni. Ibu makan dia. Kita kat ibu makan.